مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih kumpulkan lagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala masih beri lagi kita peluang untuk kita teruskan kehidupan kita ini untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat, kenapa mereka dinamakan radhiyallahu anhum? Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada mereka dan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha Allah sebagai Tuhan mereka. Kenapa mereka diberi title kalau baca radhiyallahu anhu? Kalau selain sahabat rahmatullah alaih. Ada yang perasan? Ada tak yang perasan? Sahabat radhiyallahu anhum. Kalau nama ulama-ulama dia akan tulis rahmatullah alaih. Semoga rahmat Allah ke atas mereka. Tetapi kalau sahabat radhiyallahu anhu, bukan sahabat rahmatullah alaih. Sebab sahabat adalah orang yang mereka ini hidup dalam keadaan beriman kepada ajaran baginda Nabi SAW, tetapi ada kelebihan khusus yang tidak akan dapat selain daripada sahabat, iaitu apa? Mereka ada syuhbah kepada baginda Nabi SAW. Mereka berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan beriman dengan Nabi. Itu adalah sahabat. Jumpa Nabi, pernah berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam wafat dalam keadaan beriman. Kalau kurang daripada tiga ini, dia tak dinamakan seperti sahabat. Contoh, orang dia pernah berjumpa dengan Nabi tetapi dia tidak beriman kepada Nabi. Apakah dia dinamakan sahabat? Tidak. Contoh, Abu Jahal, Abu Lahab, para orang-orang kafir. Dia jumpa Nabi. Dia jumpa sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia, tetapi tidak digerakkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman kepada Nabi, maka dia tak beriman kepada Nabi. Ada seorang munafikin. Dia ini siapa? Ketua munafik. Dia kalau Nabi nak khutbah, dia yang mimbar wala dia. Dia yang duduk depan. Jom kita rapat. Kita tengok dalam madrasah, dalam kehidupan yang mana guru dia adalah baginda Nabi, pelajar dia adalah sahabat yang Allah redha kepada mereka, di kalangan mereka pun ada orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi munafik. Orang yang dari luar dia kata iman kepada Nabi, tetapi dari dalam dia tidak mengimankan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi nak ceritanya, sahabat adalah orang yang beriman kepada Nabi, berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi dan wafat dalam beriman kepada Nabi. Ada lagi satu orang yang Nabi SAW kirim salam kepada dia. Siapakah dia? Dia tak pernah jumpa Nabi. Dia hidup zaman Nabi, tetapi dia tak pernah jumpa Nabi, tetapi dia beriman kepada Nabi. Ada siapa yang tahu? Ada? Tak ada? Pernah dengar nama Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah termasuk tabi'in, tetapi dia hidup pada zaman Nabi, tetapi dia duduk dekat tempat lain. Dia tak duduk kat Mekah, dia tak duduk kat Madinah. Dia beriman kepada Nabi tetapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka dia tak dapat title sahabat. Faham? Jadi daripada sini, apa yang dapat kita ambil pelajaran bahawa syuhbah
berjumpa dengan orang soleh itu adalah sangat penting. Dapat merubah keadaan title seseorang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun tak. Jadi penting kita ada rasa cinta kepada orang soleh, bukan hanya cinta, ada usaha untuk berjumpa dengan orang-orang soleh. Kalau kita tak ada rasa cinta kepada mereka, kepada siapa yang akan kita cinta? Maka kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, walaupun saya ni tidak sempat berjumpa dengan engkau ketika engkau hidup, maka berilah peluang. Doa kepada Allah, ya Allah, walaupun saya tidak ditakdirkan untuk hidup pada zaman Nabi, untuk berjumpa dengan baginda Nabi SAW, tetapi izinkanlah saya sebelum saya pergi meninggalkan dunia ini, dapat saya berjumpa dengan baginda Nabi SAW, dapat ziarah baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW selalu tengok amalan kita, selalu memerhatikan amalan umat dia. Jadi kalau jangan sampai kita terlepas doa untuk dapat ziarah kepada baginda Nabi SAW. Paling tak seumur hidup dapat sekali. Sebab ganjaran dia itu beza. Hasil dia itu berbeza dengan orang yang belum pernah ada syubhah kepada orang-orang soleh, belum pernah jumpa dengan baginda Nabi SAW. Doa supaya Allah mudahkan jalan kita untuk dapat berjumpa ziarah baginda Nabi SAW. InsyaAllah. Dulu baginda Nabi SAW di Masjid Nabawi, beliau selalu ada majlis macam ni, tapi bukan by Zoom, muwajahah, depan-depan dengan baginda Nabi, dengan para sahabat. Paling ramai sahabat apa? Sahabat ashabul apa? Siapa sahabat yang duduk tinggal dekat Masjid Nabawi? Siapa tahu? Tak tahu juga. Ashabus Suffah. Mereka orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Tinggal, makanan semua dicukupi oleh masyarakat kaum Madinah masa itu. Mereka tak kerja, dia duduk dekat masjid, belajar agama saja. Ketika mereka duduk, dengar dengar majlis daripada baginda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, sekejap lagi akan lalu di depan kalian orang yang akan datang ahli syurga. Nabi kata akan datang ahli syurga. Maka lalulah seorang sahabat Ansar. Maka ketika lalu sahabat Ansar, sahabat yang ada dekat majlis tu tengok. Hari kedua Nabi cakap benda yang sama. Nabi bersabda benda yang sama. Maka sahabat tengok, orang sama. Kali yang ketiga pun Nabi kata sekejap lagi akan lalu ahli syurga. Maka lalulah orang yang sama. Maka sahabat, dia bukan macam kita, bukan macam saya. Sahabat, mereka ni adalah orang yang dia tak akan puas dengan apa-apa kelebihan, keanugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada sahabat yang lain. Dia mesti kena dapat. Dia pantang dicabar. Kalau Nabi kata dia ni ahli syurga, sahabat akan cari apa alasan Nabi mengatakan dia ni ahli syurga. So ada seorang sahabat nama dia Abdullah ibn Amr. Hati dia ni tak senang duduk. Kenapa Nabi kata dia ni ahli syurga? 3 kali, bukan sekali, 3 hari berturut-turut Nabi kata. Kemudian diikutlah sahabat Ansar tadi pergi ke rumah dia. And then Abdullah ibn Amr pun mengatakan, wahai fulan, wahai sahabatku, saya ada masalah dengan ayah saya. Dia buat hilah. Dia bukan tipu, dia buat hilah sebab dia nak tengok apa amalan sahabat yang Nabi claim dia sebagai ahli syurga ni. Dia kata, wahai sahabatku, saya ada masalah, saya ada perselisihan faham dengan ayah saya dan saya dah bersumpah saya tak nak masuk rumah dia selama 3 hari. Bolehkah saya menginap dekat sini? Kemudian sahabat Ansar tu mengatakan, boleh, jom. Maka selama 3 hari sahabat Abdullah ibn Amr duduk dalam rumah, bertamu di rumah sahabat Ansar tu. Dia tengok apa amalan special dia ni. Dia akan cari apa amalan special sampai Nabi kata dia ni syurga ni.
Dia tengok hari pertama, malam tak ada pun dia sembahyang tahajud sampai ke subuh. Hari kedua pun sama. Hari ketiga pun sama. Sampai sahabat Abdullah bin Amr ni, dah cukup 3 hari, adat bertamu 3 hari saja. Dia pun berjumpalah dengan tuan rumah tu. Dia kata, wahai sahabatku, sebenarnya saya tak ada masalah dengan ayah saya. Sebenarnya saya datang sini adalah untuk saya tengok apakah amalan sahabat yang menyebabkan baginda Nabi SAW mengatakan awak ni ahli syurga. Maka sahabat Ansar tadi tu dengar je. Maka dia pun maka sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, saya nak tahu apa sebenarnya amalan awak. Dia kata, amalan saya seperti apa yang awak lihat, apa yang awak tengok, seperti itulah amalan saya. Saya tak ada amalan yang khusus. Maka selepas Abdullah bin Amr ni dia rasa sahabat Ansar ni jujur, maka dia minta izin untuk balik. Maka ketika dia dah keluar tak berapa jauh, maka sahabat Ansar tadi panggil. Dia kata, ya Abdullah bin Amr, ta'al. Dia kata, sini. Saya memang tak ada amalan khusus, tetapi saya tak ada perasaan dalam hati saya untuk iri dan dengki kepada sahabat Muslim, dan setiap kali sebelum tidur saya akan maafkan segala kesalahan orang yang ada salah kepada saya, dan saya maafkan orang yang buat salah kepada saya, dan ketika saya bangun pagi, saya buang segala perasaan buruk dan saya bersangka baik kepada seluruh orang-orang Islam yang mana mereka tidak ada pernah ada salah dengan saya. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, itulah amalan yang ada pada dirimu yang mana tidak ada pada diri kami. Maka ulama mengatakan daripada kisah sahabat ini, untuk menjadi seorang ahli syurga itu adalah pertama sekali dia memerlukan hati yang sangat-sangat bersih. Walaupun secara zahir amalan tak terlalu tinggi, tetapi apabila amalan hati tidak ada berasa bermusuhan dengan sesama manusia, sesama hamba Allah, maka itulah yang menaikkan derajat seseorang hamba ini ke dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada kisah sahabat ini, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Semoga saja menjadi pelajaran kepada kita untuk selalu kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita dan meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepada dia, insya-Allah. Maka hati kita akan tenang, kehidupan kita akan jadi lebih baik dan kita mudah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fatub alayna taubatan taghsil kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillali. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سولي